Pagi on point. Cool 101. Bersama Haiza dan Muaz. Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, apabila setiap tahun kita dikenakan cukai terhadap semua pendapatan kita, seharusnya kita membayarlah kerana semua sudah maklum dah bahawa cukai yang dikenakan itu adalah kelak akan memberikan kebaikan kepada negara kita, facilities yang akan dibangunkan, sekolah dari segi kesihatan, semuanya duit itu disalurkan kepada pembangunan negara. Betul. Jadi adakah anda sudah membayar cukai? Kerana yang kita tahu dah dikeluarkan pun berapa jumlah yang nak kena bayar 15 hari bulan Julai yang lepas. Cuma hari ini apa yang Muaz dan Haiza nak kongsi adalah kadar percukaian baru buat golongan pertengahan. Mungkin kalau ditengok dalam carta yang diberikan changes to personal income tax rate, 35,000 sehingga 50,000 ringgit pendapatan anda setahun. Kalau tengok tax rate tu dalam keadaan semasa 8%. Tetapi dia dipropose untuk menjadi 6%. Minta dikurangkan. Okey. Ya. Tetapi kalau pendapatan anda melebihi 230,000, anda perlu membayar kenaikan cukai di antara 0.5 hingga 2% seperti yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui Belanjawan 2023. Dan itu adalah untuk setahun 230,000. Dan Timbalan Menteri Kewangan Steven Sim berkata negara perlu menyasarkan percukaian lebih saksama iaitu tidak membebankan rakyat, tetapi pada masa yang sama menyokong pembangunan melalui kaedah terbaru ini. Jadi banyak komen di media sosial sebenarnya mengenai kadar cukai baru ni membabitkan golongan berpendapatan tinggi antara 100,001 sehinggalah 1 juta. Jadi cara cukai kita disusun, mereka yang perlu membayar lebih selepas kadar cukai baru sebenarnya adalah mereka yang mempunyai pendapatan bercukaian tahunan melebihi 230,000. Itu yang ada kekeliruan bila sebut mengenai kenaikan. Semua golongan takut bahawa mungkin M40 juga akan ada kenaikan, sebab kita tahu bila naik je cukai ni, ini bermakna memberikan kesan kepada perbelanjaan kita juga kan. Ada impak kat situ kan. Perbualan menyeluruh bersama Haiza dan Muaz. Pagi on point. Cool 101. Semasa dan sosial. Penjelasan kadar percukaian baru buat golongan pertengahan kami bawakan kepada anda yang runsing. Adakah kami akan membayar tax rate itu persennya meningkat ataupun kami dalam golongan yang menerima penurunan kadar tax itu, Muaz? Okey, sebab bermula 2023 kadar cukai pendapatan individu Pemas Tautin dikurangkan sebanyak 2% melibatkan banjaran lebih 35,000 hingga 100,000 ini kata Perdana Menteri. Hal ini kerana golongan M40 menunjukkan kesabaran mereka meskipun terhimpit dengan kenaikan kos sara hidup yang mencengkam apabila selama ini golongan B40 sering diberikan pelbagai bentuk bantuan. Ini amat memberikan kegembiraan lah kepada M40. Jadi untuk penjelasan yang lebih lanjut, kita bawakan Encik Rohaizat Abdul Fandi yang merupakan Ketua Penolong Pengarah LHDN Wilayah Persekutuan Putrajaya. Bila sebut mengenai kadar pengurangan cukai baru ini yang berkuat kuasa tahun ini, mungkin golongan yang mendapat manfaat daripada pengurangan ini nak memahami ataupun nak menjelaskan dengan lebih mudah golongan lagi. yang mana satu tu? Okey, terima kasih Muaz, terima kasih Haiza. Welcome back. Nampak. Thank you. Nampak dia follow kita lah. Lega kita bila orang LHDN cakap gitu sebab kita takut tadi. Okey, kalau PM sebut tu betul lah. Dia ada perubahan kepada 2 mata peratusan untuk banjaran 50,000 ke 100,000. So 50,000, 70,000 daripada 13 kepada 11%. Okey. So manakala untuk 70,000 ke 100,000 daripada 21% kepada 19%. Perubahan 2 mata peratusan. Okey, siapakah yang terkesan? Of course kepada golongan B40 dan juga M40, golongan pertengahan. Yang menerima kesan yang hebat inilah maksudnya ya. Tapi T20 tidak juga ketinggalan. Tapi dia tidak sebesar mana kumpulan yang tadi B40 dan M40 dan juga B40. Memang hasrat Perdana Menteri, hasrat kerajaan memang nak membantu golongan ini. Dengan pengurangan kadar ini, dia akan mendapatkan, dia akan mewujudkan cash tambahan, tunai tambahan untuk golongan ni lah, untuk berbelanja lah. So itu antara inisiatif yang dilaksanakan. Kesan dia ada kesan rantaian dia, dia bukan kerana just
kurang saja tak ada apa kesan. Tak? Saya bagi contoh lah Mas. Contoh sebelum ni dia punya pendapatan bercukai dia 100,000. Okey. Tadi saya sebut tentang daripada 13 ke 11 100,000. Saya buat direct calculation ni. Okey. Simple mathematic. Alright. Tapi dia pengiran sebenarnya tak macam tu. Dia ada first 50k berapa. Okey. Tapi saya ambil direct. Senang Muaz pun mudah faham. Betul. Aiza pun mudah faham. Okey. 100,000 yang pertama sebelum ni 100,000 direct dengan 13%. Jadi berapa? Kira. Nampak? Nanti Setahun kejap. tau. 13,000 tau. Wow. Okey. 13,000 dibayar setahun tax tau. Untuk 13% 13%. Dia reduce kepada 11%. So dia Dah- jadi 11,000. Dah turun lah. Dia akan ada extra cash dalam tangan dia untuk tahun tersebut RM2,000. Itulah Paling senang hasrat. tu, simple Yes, dia simple punya pengiraan. mathematic, simple analogy. Termasuk pendengar-pendengar Cool 101. Okey. Ya, okey. Jadi kita fahamlah, itu jelas ya. Daripada 100,000, 13% sebelum ini 13,000 anda kena bayar. Tetapi sekarang dah jadi 11%, anda dah jimat 2,000 Ya, dekat betul. situ ya. Okey, kejap lagi kita nak tanya juga bagaimana perubahan ini boleh mempengaruhi jumlah ataupun hasil oleh LHDN. Ya, sebab LHDN selalu dapat banyak apabila ada pengurangan ni. Ini bermakna mereka akan dapat pengurangan ataupun sikit lah jumlah kutipan untuk tahun tersebut. Responsif menyeluruh tentang isu semasa dan sosial. Pagi on point bersama Haiza dan Muaz. Di Cool 101. Kadar pencukaian baru buat golongan pertengahan, pengumuman yang telah dibuatkan bermula tahun ini, sesuatu yang mungkin melegakan anda, tapi penjelasan harus diberikan terutamanya dari LHDN supaya semua maklum dan juga faham ya, agar cukai ini walaupun ada mungkin di antara kita menjadi satu keterpaksaan, tapi kalau kita fikir secara meluas, ianya akan memberikan kesan yang baik dan positif kepada negara kita. Ya, Cik Rohaizat Abdul Fandi, Ketua Penolong Pengarah LHDN Wilayah Persekutuan Putrajaya, tentang kadar pencukaian baru buat golongan pertengahan. Paling simple tadi beliau dah kongsikan. Kalau 100,000 sebelum ni 13% dikenakan, hanya bayar 13,000, betul? Ya. Tapi sekarang dah berkurang menjadi 11%, so bayar 11,000 sahaja. Adalah baki kat situ. Tapi bila dah kurang, bagaimana perubahan ini boleh mempengaruhi jumlah atau hasil yang diperoleh LHDN? Okay Zah, tadi secontoh lah Zah. 100,000 tu actual dia bukanlah itu. Ya. Just nanti takut bila tengok kadar cukai tak sama, tak ada contoh. Pengiraan yang mudah. Simple lah. Waktu salah tak? Okay. Baik, kalau sekiranya ada penurunan, maka akan ada orang yang menanggung, betul? Penurunan kadar cukai akan menyebabkan rakyat ataupun mereka yang terkesan akan happy. Okey. Tapi lembaga hasil tidak happy sebab kita akan berkurang. Betul. Pendapatan kami yang kita nak bagi kepada kerajaan akan berkurang. Itu kesan besar lah. Kalau 100,000 tadi, contoh satu orang 2,000. Aiza, cantik kita bagi analogi yang tadi dah. Yep. Ada baki 2,000. 2,000 seorang. Bayang kalau 10,000, Dah berapa? itulah jumlah 100,000. pendapatan yang kita terkurang. Tetapi setiap satu perkara itu yang diputuskan oleh kerajaan, diarahkan kepada lembaga hasil, sudah semestinya difikirkan panjang. Ya. Satu, untuk maslahah. Okey. Nampak kita nak PRN ni Mas maslahah rakyat satu. Tetapi dalam masa yang sama, kita yakin bahawa dengan wang yang ada itu, 2,000 extra cash, rakyat akan membelanjakan duit itu dan akan memberikan kesan pengganda kepada ekonomi, multiplier effect kepada ekonomi, seperti biasalah. So itu yang kita harapkan, dan akan meningkatkan kadar KDNK negara juga. Walaupun cukai kita berkurang, tapi kita harap dengan duit yang ada pada rakyat belanjakan, jangan simpan pula. Betul. So belanjakan duit tersebut, tak kisahlah belanja apa-apa, kemudian dia akan memberi kesan kepada ekonomi secara keseluruhannya dan akan membantu juga negara. Okey. Okey. Jadi kalau dari segi pengiraan tadi secara mudah yang Cik Razak dah kongsikan, mungkin ramai lagi yang kadang-kadang keliru untuk cara pengiraan cukai mereka ni. Jadi saya rasa selain daripada mungkin dah ada sistem yang boleh memberikan berapa yang harus kita bayar secara tahunan ini, ada tak cara-cara lain lagi? Tak kenal maka tak cinta, betul kan? Mas, Betul. saya tak kenal Muaz, saya tak cinta tak adalah. Tak cinta. So, Dengan Aizah lah, dengan Aizah lah. Ha. Kalau kita nak pusing tak perlu, sebab kita ada e-filing system kan. Keadaannya sekarang ni
hipster golongan tak payah fikir-fikir macam mana. Tapi sebenarnya nak lagi cantik you kena tahu a bit tentang pengiraan. Walaupun ia berbentuk teknikal. Tapi before you nak tahu teknikal ataupun pengiraan tersebut, kena tahu langkah-langkah. Apa langkah-langkah yang perlu sebelum you kira cukai. Yang pertama sekali adalah mengumpul dokumen. Ni resit-resit. Yes. Semua yang kita beli. Tax ni Muaz, dua benda yang you kena tahu. Dokumen pendapatan dan dokumen berkaitan dengan tuntutan perbelanjaan. Okey, apa dokumen ulung pendapatan? Contoh macam saya lah. Aiza, Muaz, saya makan gaji. Muaz pun sama, Aiza tidaklah saya rasa. Samalah. Nanti makan gaji ada plus lain dan tak tahan lah tu. Okay. So, dokumen ulung kita ada EA atau EC, betul? Kalau saya EC. Kalau Muaz, Aiza EA. EA forms. Ya. Okay. Itu untuk makan gaji. Bagaimana dengan bisnes? Dokumen ulung dia apa? Mungkin penyata bank. Mereka yang mendapat income dividen, penyata dividen. Kena kumpul dokumen ini. Okey, itu dokumen berkaitan dengan pendapatan. Dokumen berkaitan dengan perbelanjaan apa pula? Contohnya, kita ada tuntut perbelanjaan insurans ataupun pelepasan insurans. Yes. Ataupun belanja-belanja yang berkaitan dengan perniagaan, kalau mereka yang ada perniagaan. Ya, kita invest di situ. Yes, kita kena simpan dokumen tersebut. Itu step pertama. Langkah pertama, kumpul dokumen. Second step adalah tentukan kategori cukai. Kenapa saya kata macam tu? Kita kena tahu apa kategori kita. Kita ni kalau kita bujanglah kategori kita. Sebab dia ada kesan. Kesan tak dapat pelepasan pasangan. Kalau kita kahwin, contohnya saya kahwin, ada isteri yang tidak ada punca pendapatan. Itu kategori saya. Berkahwin, dia ada punca pendapatan. Ada potongan kat situ kan? Ada potongan untuk wife. Nampak? Saya ada isteri saya berkahwin, bukan. Isteri saya pun bekerja. So, satu lagi kategori. Saya ada pendapatan, isteri ada pendapatan. So kita pilih taksiran berasingan. Now, but the problem is kita kena tahu apa kategori. Now, clear? Bujang ada kategorinya, yang berkahwin pasangan tiada pendapatan ada kategorinya, berkahwin pasangan ada pendapatan ada kategori. Okey, third step adalah pilih borang pula. Individu dua je borang. Kita tak sebut tentang company, kita tak akan sebut tentang korporasi, kita tak akan sebut tentang perkongsian PLT dan sebagainya. Individu ada dua orang saja. Okey. BE gone, dah lepas. BE telah berakhir borang tersebut. Untuk individu macam saya ni Muaz, muka memang tak ada nak bisnes ni, confirm. Muka memang muka makan gaji bila kot lah. So Muaz muka ada bisnes, Aiza pun muka. So mungkin Muaz dan Aiza borang B. Dua borang je, BE dan BE. BE dan B. Sorry. Okey, 3 step. Seterusnya adalah dah tahu borang apa B dan BE. Kalau saya BE, saya isi borang BE. Okay? Isilah borang. Isi borang tu dia ada step pula. Kena masukkan maklumat peribadi, maklumat pasangan, maklumat account number, barulah kita masukkan pendapatan dalam borang tersebut. Itu seterusnya kira cukai. Now kita bercakap tentang kira cukai. Betul? Nampak tak? Nak menjawab soalan mudah si Muaz tu panjang jawab. Perbualan menyeluruh bersama Haiza dan Muaz. Pagi on point, Cool 101. Semasa dan sosial. Pening fikir kadar percukaian baru ni buat golongan pertengahan. Jangan risau, ada penurunan dekat situ. Jadi penjelasan lebih lanjut, kita ada Cik Rohaiza Abdul Fandi, Ketua Penolong Pengarah LHDN Wilayah Persekutuan Putrajaya, boleh kongsikan segalanya. Cik Rohaiza, tadi kita tinggalkan dengan pengiraan tadi. Simple pengiraan. Saya bagi simple pengiraan. Contohnya penggajian. Kita sebut penggajian. Penggajian tu ada banyak sumbernya. Contohnya gaji, bonus, commission, kita campurkan. Kemudian kita akan tolak dengan derma. Tolak dengan derma. Saya tak sentuh pula tentang aggregate income. Itu panjang pula ceritanya. Saya ambil satu je, berkanon je. Pendapatan berkanon penggajian sahaja. Contoh So kita tolak derma, and then lepas tolak derma tu kita akan tolak dengan perbelanjaan-perbelanjaan lain. Termasuklah pelepasan-pelepasan individu. Pelepasan individu, pelepasan buku, K2SP, SSPN dan anak-anak dan sebagainya. Akhirnya kita dapat pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai inilah yang kita times atau kira dengan tadi tu. Persen tu. Kalau 13 lah. Kalau 10. Cumanya bila kita sebut tentang pengiraan cukainya, dia ada kaedah berbeza sikit. Saya ambil kadar tadi, Muaz dan juga Haiza. Contohnya, yang sebenar-benarnya saya minta pendengar Cool 101 buat gambaran. Contohnya pendapatannya adalah 70,000 50,000 pertama 1,500 fix, kemudian baki tu kita akan times dengan 11%. Itulah jumlah cukai.
Lepas dapat jumlah cukai itu, kita akan tolak PCB yang kita bayar. Okey. Yang bulanan tu ya. Yes, yang bulanan yang kita bayar bulan-bulan tu, darab 6-12, tolak itu, dan akhirnya kita akan dapat baki cukai ataupun refund. Dua situasi. Itu macam mana nak kira cukai secara general. But macam saya kata, tak payah fikir-fikir. Sekarang e-filing dah ada. You key in, sistem akan kira on behalf. Itu kelebihan e-filing. Alright. Saya nak touch sedikit Muaz dan Aizah berkaitan dengan invoice. Ini macam mana Yes, lembaga hasil ni jenis ni dengar masalah rakyat, Aizah. Dulu suatu ketika e-filing ini tak ada, kita susah nak lapor, betul? Bapak-bapak kita, bapak saya tak isi orang sebab dia bukan pendapatan besar. Rakan-rakan lain tu mungkin ayah-ayahnya isi borang tu. Manual isi form. Kira sendiri. Tetapi lembaga hasil dengar rintihan rakyat, kita come up with e-filing. Clear? Ya. Satu lagi, ada orang bising tentang PCB. PCB kita bayar bulan-bulan, kenapa nak hantar borang? Ada tak orang bising? Kita dengar rintihan itu, kita come up with PCB final tax. Tak payah hantar borang, PCB itu dianggap sebagai cukai anda pada tahun tersebut. But now ada orang bising juga, kenapa nak simpan dokumen sampai 7 tahun? Betul. Dokumen pelaporan kita kena simpan, betul? Dah luput dah. Yes, akta. Kita dengar, Muaz, kita come up with e-invoicing. Pendigitalan invoice elektronik. Ini dah berkuasa? Belum. So kita dalam proses. Untuk makluman, e-invoice ini maknanya menukarkan invoice berkertas ni, kertas invoice ni kepada soft copy. Maknanya tak di-issue dah. Tetapi dia ada beberapa stage kita dalam proses pembangunan, bukan belum melaksanakan, tapi itu kita punya. Untuk makluman, tahun 2023 sekarang ni peringkat pembangunan dan penyediaan infrastruktur. Mulai 2024 nanti, tahun depan, 1 hingga bulan Januari hingga bulan Mei, kita akan dalam proses pilot test. Kita liaise dengan mana-mana company untuk kita buat pilot test. Mulai Jun 2024, mandatory, wajib kepada company yang memiliki pendapatan 100 juta dan ke atas. 2025 pula apa berlaku? Kita reducekan jumlah pendapatan, wajib bagi company yang memiliki pendapatan 50 juta ke atas, dan 2026 wajib untuk company yang memiliki, tadi 50 juta kan, 2026 25 juta ke atas, dan 2027 wajib untuk semua company. Itu yang akan berlaku fasa dalam pengenalan e-invoicing. Dan satu lagi juga untuk Muaz, Haiza, saya juga ingin mengambil kesempatan. Sekarang ini lembaga hasil dalam proses mempromosikan PKPS. PKPS. Tahu ya? Program khas pengakuan sukarela. Alright. Kita galakkan pembayar cukai yang di luar sana yang tak pernah melaporkan pendapatan, ataupun terkurang melaporkan pendapatan, ataupun tidak menghantar dokumen, tak ataupun tak pernah declare, boleh menghantar borang-borang untuk tahun-tahun kebelakangan tersebut, ataupun melaporkan pendapatan terkurang itu ke lembaga hasil dengan kadar penalti kosong. Tak ada langsung penalti. Tak ada. Kalau tidak, dia ada 45% maksimum tau. Ada ke anggaran dia berapa tahun, ataupun berapa yang yang dia ada je lah. Dokumen apa yang dia ada je. Paling tidak pun 22 lah, 23 tak boleh. Mulai 2022 dan ke bawah boleh dilaporkan kepada lembaga hasil. Bukan setakat borang cukai saja, Haiza. Dia juga berkaitan dengan penyeteman ataupun surat cara penyeteman, dan juga borang transaksi SKHT. SKHT itu orang yang jual tanah, jual rumah. Itu pun kalau sebagaimana contohlah, ada transaksi yang dia terlupa untuk melaporkan transaksi tersebut, boleh buat pun sama 0%. So please, rakyat Malaysia di luar sana, ambil kesempatan. Tempoh PKPS ini adalah 6 Jun yang lepas, sehingga 6 Jun 2023 sehingga 31 Mei 2024 akan datang. Okey, panjang masanya. Janji tak kena apa-apa janji. Zero penalty. Sebab bila kata datang Muaz tengok saya tu kita ni jenis tak kena janji. Ditepati LSDN menyelami hati rakyat. Tak, sebab saya ni menjadi orang biasa. Selalunya macam takut ni, walaupun dia kata tak kena, tapi perasaan takut tu ada. Yes. Okey. Kalau tak bayar tu kena. Alright. Jadi Cik Roizat, saya rasa betul lah, Aizat. Kalau tak bayar kena. Betul. Okey. Bila nak cari duta LSDN tu ya.
Okey, Cik Raizat dah memberi penerangan yang begitu jelas ya untuk kita semua lebih cakna dan tahu tentang kadar percukaian baru ni buat golongan pertengahan. Harap kelegaan lah yang ada di hati anda sekarang ni. Okey, jadi sebarang persoalan anda boleh terus ke LHDN lah yang memudahkan untuk pembayaran cukai. Terima kasih Cik Raizat Abdul Fandi, Ketua Penolong Pengarah LHDN Wilayah Persekutuan Putrajaya. Responsif menyeluruh tentang isu semasa dan sosial. Pagi on point bersama Haiza dan Muaz di Cool 101.